Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Okey, baik, kita pada hari ini akan teruskan pengajian kita berkaitan dengan tamadun Islam, tamadun Asia. Okey, untuk kali ini kita akan melihat kepada bab 5 iaitu tamadun Cina. Okey, baik, untuk tamadun Cina ini, apa yang dapat kita bayangkan adalah dari sudut gambaran dia. Di mana bab ini memberi penjelasan mengenai tamadun Cina dari sudut sejarah ringkas, masyarakat dan juga budaya. Malah dalam masa yang sama kita akan lihat berkaitan dengan kepercayaan, pandangan semesta ataupun reviewnya nilai-nilai murni dalam tamadun Cina dan juga menjelaskan pencapaian tamadun Cina dalam pelbagai bidang dan juga tamadun Islam di Cina. Okey? Hasil pembelajaran daripada topik ini, pelajar dapat menjelaskan sejarah, budaya dalam tamadun Cina. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai murni dalam tamadun Cina dan pencapaian dalam pelbagai bidang. Dan yang ketiga, menjelaskan Islam di Cina. Berikut adalah kandungan bagi topik ini bermula daripada 5.1 iaitu sejarah ringkas kelahiran tamadun Cina. 5.2 Masyarakat dan budaya dalam tamadun Cina. 5.3 Kepercayaan, pandangan semesta, nilai-nilai murni dalam tamadun Cina. 5.4 Pencapaian tamadun Cina. Dan 5.5 Tamadun Islam di Cina. Baiklah, kita lihat yang pertama, di mana ini adalah sejarah kemunculan tamadun Cina. Okay? Yang mana ia bermula dengan zaman pembinaan, zaman keagungan, zaman peralihan, zaman moden dan era kontemporari. Okay, kita lihat dahulu zaman pembinaan di mana nak baca daripada mana ni? Okay, kita baca pada atas ni. Sebab apa? Okay, dinasti Xia ini bermula pada tahun 2697 sebelum Masihi. Okay, sebelum Masihi. Kemudian dinasti Shang pada 1766 hingga 1122 sebelum Masihi. Dinasti Chu pada 1122 hingga 2565 Masihi. Dan dinasti Qin ataupun Qin pada 256 hingga 2055 Masihi. Sebelum 205 sebelum Masihi. Ini sebelum Masihi dan ini adalah sebelum Masihi. Baik. Zaman pembinaan, kita dapat lihat dinasti Xia pada 2697 sebelum Masihi yang mana ia tak dapat dikesan dalam sejarah dan tidak ada bukti-bukti arkeologi mengenai kewujudan dinasti ini. Malah kita lihat pula dinasti Shang pada tahun 1766 hingga 1122 sebelum Masihi di mana dinasti pertama di utara Sungai Yangtze dengan pertemuan alatan dan juga berkaitan dengan tulang-tulang manusia. Baik. Seterusnya, dinasti Qin ataupun Qin pada tahun 256 hingga 205 sebelum Masihi di mana China berjaya disatukan Maharaja Shi Huangdi. Beliau menghapuskan sistem feudal. Apa itu sistem feudal? Sistem feudal adalah sistem bangsawan. Dan menggantikan dengan sistem pemerintahan berpusat. Jadinya, beliau memegang falsafah legalisme. Falsafah lain ditentang dan juga dilarang. Di mana dia juga memperkenalkan sistem sukat, sistem pengukuran. Dan di sini mata wang telah diseragamkan. Bahasa yang dijadikan sebagai bahasa rasmi adalah bahasa Mandarin dan pembinaan tembok besar Cina yang kita tengok sekarang ni adalah tembok besar Cina diteruskan pada zaman dinasti Qin. Seterusnya zaman keagungan melibatkan dinasti Han, dinasti Sui dan juga dinasti Tang. Dinasti Han di mana dinasti agung terutama dalam bidang pentadbiran, empire yang luas dan penduduk yang ramai iaitu seramai 60 juta. Wujud juga jalan sutera yang menghubungkan China dengan Asia Barat. Maksudnya China di sebelah timur, di sebelah timur. Asia Barat ini adalah negara-negara
Okay, kalau kita dapat faham negara-negara Arab, kan, negara-negara Arab, okay, dan secara tak langsung bila ada jalan ini, ia akan menjadikan ataupun memudahkan urusan perdagangan, okay, urusan untuk menyebarluaskan dari sudut taklukan kuasa dan sebagainya. Okay. Dinasti Han juga lebih bertolak ansur di mana prinsip politik Confucius dan juga legalisme telah diterima dan menjadi dasar pemerintahan. Sistem buruh kerahan diwujudkan untuk membina jalan, terusan, istana sehingga berlaku pemberontakan dan perpecahan China Utara dan juga China Selatan. Kita lihat pula dinasti Sui di mana diasaskan oleh Maharaja Sui Wenqi dan berjaya menyatukan China. Dinasti ini sangat singkat apabila Maharaja Yuan Ti berjaya menjalankan dasar penindasan hingga berlaku pemberontakan. Ya, kalau kita lihat daripada 618 hingga 589. Okey. Itu lebih kurang dalam 29 tahun saja. Okey, 29 tahun sahaja tempoh pemerintahan untuk dinasti ini. Okay, kemudian dinasti Tang membina keagungan dalam pentadbiran yang mana ianya lebih teratur, sistematik dan merupakan zaman keemasan dalam kesusastraan Cina dan amalkan falsafah Confucius dan dalam masa yang sama melaksanakan sistem peperiksaan awam, public examination. Okay, dan bermulanya kemasukan dan penyebaran Islam di China. Kemudian kita lihat pula zaman peralihan. Okay, untuk zaman peralihan ini ada 4 dinasti iaitu dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming dan juga dinasti Qing ataupun Qing. Okay. Di mana pada zaman peralihan ini, dinasti Song diasaskan oleh Jeneral Chow Hung Yin. Bertahan selama 300 tahun sehingga ditakluki oleh orang-orang Mongol pada abad ke-13. Di mana ketika itu, sistem peperiksaan awam masih dijalankan. Okay. Kemudian kita beralih kepada dinasti Yuan ataupun Mongol pada 1271 hingga 1368 Masihi, di mana didirikan oleh orang-orang Mongol di bawah pimpinan Kublai Khan. Okay. Dan Peking sebagai pusat pemerintahan, Peking ini adalah nama tempat, nilai-nilai kecinaan terus dikekalkan dalam pemerintahan dan bermulanya hubungan dengan Barat pada zaman ini, dinasti Yuan ini. Baik. Ini adalah dinasti wilayah dinasti Mongol. Besar kan? Dia punya apa? Dia punya jajahan dia. Okey, seterusnya kita beralih kepada dinasti Ming iaitu daripada 1368 hingga 1644 Masihi. Pemberontakan petani dan Bekasami telah mengembalikan kekuasaan ke tangan orang Cina. Dan dinasti ini merupakan zaman kemuncak penyebaran Islam. Dan keunikan zaman ini ialah pelayaran telah sampai ke Asia, ya, Asia Tenggara, Lautan Hindi dan pantai Timur Afrika. Namun sesi pelayaran terhenti pada 1433 Masihi tanpa sebab yang jelas. Okay. Kemudian kita lihat pula dinasti Qing ataupun Qing daripada 1644 hingga 1911 Masihi. Didirikan oleh orang-orang Manchu, dikenali sebagai dinasti Manchu dan meneruskan dasar-dasar dinasti Ming. Okay. Dan dinasti ini turut terasimilasi dengan budaya Cina. Ia dipengaruhi ataupun terpengaruh dengan corak kebudayaan Cina di mana orang asing tetap memelihara tamadun Cina. Okay. Seterusnya kita beralih kepada zaman moden. Zaman moden ini sedikit kompleks. Ya, sebab apa? Sebab adanya ancaman kuasa barat daripada British dan juga Perancis dan antara British dan juga China ini berlakunya Perang Candu. Okay, kemudian adanya ancaman kuasa timur daripada Jepun. Okay, kemudian berlakunya pertembungan budaya antara budaya barat dan juga budaya timur. Dalam masa yang sama juga berlakunya pemberontakan iaitu pemberontakan Taiping dan juga pemberontakan Boxer. Okay. Dan di situ juga selepas pemberontakan berlakunya pemulihan iaitu adanya reformasi dan juga pembaratan. Okay. Akhir sekali
okey, turut juga melibatkan golongan muda iaitu Dr. Sun Yat-sen. Baik, kita lihat apa yang berlaku, di mana berlakunya ancaman kuasa barat ini. Pada pertengahan abad ke-19, China hadapi ancaman kuasa barat akibat kelalaian, okey, dan juga tidak menjalankan interaksi yang positif sehingga memaksa China mengubah corak pemerintahan. China berhadapan dengan perang candu antara China dengan British pada 1839 hingga 1842, iaitu selama kurang lebih 3 tahun. Dan apa yang berlaku, mereka dah kalah dengan peperangan ini. Baik, dalam masa yang sama juga, ancaman kuasa timur dan turut kalah dengan Jepun, okay, juga berlaku pertembungan budaya, di mana pertembungan budaya ini yang membawa kepada kepincangan tamadun China. Dan mereka terpaksa terima perjanjian yang tidak adil, okey, dan dalam masa yang sama juga seterusnya pemberontakan Boxer 1900, di mana berlaku pemberontakan Taiping yang menentang pemerintahan Manchu tapi gagal. Okey. Seterusnya dalam zaman moden ini, wujudnya pemulihan China di mana ada usaha dilakukan untuk memulihkan imej China, dan gerakan ini adalah untuk menguatkan diri, dan ada juga gerakan pembaratan daripada 1861 hingga 1865 untuk modernkan ketenteraan, okey, ini yang pertama, dan juga industri. Tetapi apa yang berlaku? Gagal kerana kelemahan pentadbiran dinasti Qing. Okey. Malah reformasi 100 hari 1898 untuk modernkan sistem pentadbiran oleh intelektual muda. Namun apa yang berlaku? Juga gagal kerana rampasan kuasa Maharani Dawn Ika. Orang Cina juga tidak sokong melihat perkara ini. Okey, dan dalam masa yang sama juga muncul golongan intelek muda, di mana golongan intelek muda ini hasil pendidikan barat seperti Dr. Sun Yat-sen. Apa yang berlaku ketika ini adalah telah dilancarkan Revolusi 1911 dan tujuannya adalah untuk menumbangkan dinasti Qing dan akhir sekali membentuk Republik China sehinggalah kini. Okey. Baik. Dan kita lihat pula dari sudut era kontemporari di mana melibatkan Mao Zedong dan juga Deng Xiaoping. Okey. Era Mao Zedong bermula 1949 di mana kejayaan beliau menubuhkan Parti Komunis Cina untuk menguasai China, dan beliau menubuhkan Republik Rakyat Cina, dan Republik ini diasaskan oleh Mao Zedong iaitu dan juga Mao Zedong. Okey. Mao Zedong. Dan beliau pulihkan tamadun Cina berdasarkan ideologi komunis melalui revolusi kebudayaan. Dan revolusi ini gagal kerana unsur tradisi menebal dalam masyarakat Cina. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana era Deng Xiaoping di mana Cina mula sedar untuk menguatkan negara, dan beliau menerima dasar pasaran terbuka bagi menarik pelabur asing. Okey, dan harta-harta peniaga yang dirampas ketika revolusi kebudayaan dikembalikan. Okey, dan keterbukaan ini, bila adanya keterbukaan ini, hanya dalam ekonomi tetapi tidak dilaksanakan dalam politik, masih lagi dengan dasar komunis. Dan dasar kebebasan beragama telah diberikan, dan hubungan Malaysia-China disambung semula setelah sekian lama dihentikan. Jadi kita lihat masyarakat dan budaya dalam tamadun Cina ini, di mana tamadun Cina wujud sejak 5,000 tahun yang lalu, dan budaya Cina terbentuk hasil daripada percampuran berbagai elemen etnik, dan tamadun terawal dikesan di lembangan Sungai Kuning. Okey. Dan bagi masyarakat Cina ini, kita dapat lihat beberapa perkara, iaitu berkaitan dengan etnik dan juga bahasa Cina, jati dirinya, budaya Cina dan juga norma sosial. Okey. Di sini kita boleh faham bahawa terdapat 56 etnik. Kan 56 etnik, di mana adanya etnik Han,
Okay, di mana etnik ini adalah etnik majoriti dan mereka ini telah berlaku asimilasi dengan etnik lain, etnik Man, Manchu, Ming ataupun Mongol, Hui, Cina Muslim, Sang di Tibet dan juga Tatar, dan bahasa utama mereka adalah bahasa Mandarin. Baik, dari sudut jati diri, mereka ini kuat mempertahankan budaya nenek moyang mereka dan mereka menganggap mereka adalah lebih bertamadun daripada bangsa lain, dan bagusnya adalah mereka amat menghargai hasil minda ataupun idea orang lain, dan mereka juga turut mengambil berat berkaitan dengan sejarah dan juga budaya bangsa. Dari sudut budaya, mereka percaya kepada roh, kuasa suci, kuasa jahat dan juga tilik nasib. Tilik nasib ni maksudnya dia boleh tengok contoh macam di tapak tangan, dia boleh dapat tahu apakah nasib kita pada masa akan datang. Tergulak pada tuan-tuan sebab perkara ini adalah apa? Tilik. Hanya untuk meneka sahaja jangkaan nasib pada masa akan datang. Baik. Jadi daripada apa yang kita lihat tadi, kesimpulannya adalah negara dan juga bangsa China berjaya mengekalkan kelangsungan sustainability tamadunnya dalam tempoh masa yang sangat panjang kerana mereka kuat mempertahankan nilai budaya mereka walaupun mereka pernah dijajah oleh orang bukan ataupun oleh bangsa bukan Cina, tetapi keutuhan budaya Cina berjaya mencinakan bangsa yang menjajah mereka. Dan upacara budaya seperti perayaan disambut semua lapisan masyarakat, dan perayaan berperanan sebagai pengikat tali kekeluargaan. Okay. Dan amalan tradisi dianggap sebagai jati diri atau pengenalan orang Cina. Tanpa amalan tradisi Cina, mereka dianggap hilang nilai kecinaannya. Jadi, pendidikan dianggap penting dalam mengekalkan masyarakat berilmu, beradat dan juga berperadaban. Baik, kita lihat pula kepada kepercayaan, pandangan semesta dan nilai-nilai murni dalam tamadun Cina. Okay? Melibatkan perkara yang pertama iaitu kepercayaan. Ada 4 pecahan kepercayaan itu yang dapat lihat di sini iaitu animisme, Confucianisme, Daoisme dan juga Buddha. Okey, berkaitan dengan animisme iaitu adalah satu kepercayaan yang menyembah unsur alam. Okey. Contohnya seperti banjir dan juga kemarau itu menandakan kemarahan dewa. Cuaca panas yang melampau ataupun berlakunya banjir berlakunya banjir air melimpah dan sebagainya. Itu adalah tanda kepercayaan mereka kemarahan dewa. Dan keharmonian alam ini turut melibatkan feng shui. Okey, yang melibatkan unsur-unsur angin dan juga air. Okey, berkaitan dengan Confucianisme, pengasas dia adalah Konfuzi, yang mana nama sebenar adalah Kongqiu. Dan ditulis dalam Analects, dan Lunyu 20 bab, bukan agama tetapi pengajaran falsafah. Confucianisme ni dia bukan agama tapi lebih kepada pengajaran falsafah. Apa dia punya konten dia? Lebih kepada meningkatkan moral, menjaga etika manusia, prinsip hidup yang baik, dan kandungan ajaran dia mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia yang ada di bumi dengan baik. Baik. Dan dalam masa yang sama juga mereka turut mengingati nenek moyang seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini. Dan susunan falsafah dan etika yang mengajar manusia untuk bertingkah laku dengan baik. Ini adalah ringkasan berkaitan dengan pengasas Confucianisme ini. Lahir di China, meninggal pun di China. Ahli falsafah Cina zaman dinasti Chu sangat mahir tentang Li, iaitu susunan tingkah laku yang baik. Banyak menulis berkaitan dengan buku moral, sejarah kesusasteraan dan juga falsafah. Dan gelaran kehormat kepada beliau adalah Guru Kong.
Dan pengagungan yang luar biasa kepada Confucius telah menukar falsafahnya menjadi sebuah agama dengan mengadakan perayaan untuk mengenang dia. Daripada falsafah, okey, diagungkan akhirnya menjadi agama. Right. Okey, seterusnya, dalam kandungan Li, iaitu rukun bangsa, telah ditetapkan susunan tingkah laku yang baik, iaitu pertama berkaitan dengan ketaatan, yang kedua penghormatan, ketiga tata susila, yang keempat kasih sayang dan yang kelima kepatuhan kepada peraturan sosial. Okay. Kemudian kita lihat kandungan Li berkaitan dengan rukun bangsa, bagaimana keamanan dan juga kepatuhan boleh dibawa kepada negara. 5 jenis hubungan baik yang meletakkan peranan individu dalam masyarakat, iaitu pertama berkaitan dengan pemerintah kepada rakyat, dua, ibu bapa dan juga anak, tiga, suami dengan isteri, empat, abang dengan adik, dan yang kelima iaitu kawan dengan kawan. Dan dengan ini, apa yang kita boleh faham adalah, bagi Konfusianisme ini, dia meletakkan ataupun meletakkan perkara-perkara baik yang perlu dilaksanakan. Okey, baik. Tugas dan juga tanggungjawab, beliau telah gariskan pemerintah ini mesti raja yang jujur dan juga yang adil disanjung, raja umpama ketua keluarga dan rakyat ahli keluarga. Okey, raja harus beri contoh, role model dan juga teladan yang baik kepada rakyat. Kerajaan harus timbulkan keyakinan rakyat, kedaulatan negara mesti dipertahankan. Dalam masa yang sama, raja mesti melindungi rakyat. Okey. Dan rakyat harus berperanan sebagai Shang Di. Okey. Dan apa pula tugas rakyat? Rakyat perlu hormat dan taat kepada kerajaan. Okey, baik. Bagi agama ataupun kepercayaan yang seterusnya adalah agama ataupun kepercayaan Daoism ataupun Taoism. Okey, pengasasnya adalah Lao Zui, Li Peiyang. Okey, ditulis dalam buku I Ching, The Way and Virtue. Okey, jalan orang yang baik. Okey, Dao ataupun Tao ini merujuk pada jalan atau cara ataupun kuasa, dan kuasa merujuk pada kuasa yang diperolehi oleh seseorang yang bersedia mengenepikan cita-cita sendiri untuk mengikut arah alam semesta. Jadinya, arah dan cara alam semesta ini, ia bukanlah sebuah agama, hanya filsafat Laozi, sama lebih kurang macam Confucius tadi, dan juga setakat Laozi dan juga Zhuangzi. Dan Tao bermaksud cara atau jalan bagi mencapai keharmonian dengan alam semesta. Okay. Dan menekankan keharmonian alam, dan dalam masa yang sama menekankan kesihatan untuk hidup abadi. Taoism jadi dasar kepercayaan manusia untuk menjadi dewa, menjadi dewa dalam mencapai keabdian. Dao bererti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Jadinya, keabdian manusia terwujud di saat seseorang mencapai kesedaran Dao dan orang tersebut akan menjadi dewa. Dan kebenaran di luar fahaman manusia boleh diperolehi dengan cara bersemadi, ataupun tasawuf. Maksudnya apa? Manusia ini, kebenaran di luar fahaman manusia boleh dapat dengan cara apa? Bersemadi. Maksud bersemadi ini dengan cara bersendiri. Bersemadi ini boleh maksud kalau mayat ataupun orang mati itu dia menyendiri dengan tanam ataupun dikuburkan. Tapi dengan tasawuf ini merupakan dengan cara yang melibatkan soal hati. Soal hati, ya. Alright. Baik. Seterusnya, intipati ajaran Daoism di mana manusia mencari jalan bahagia secara mengasingkan diri daripada peraturan duniawi dan upacara yang merugikan. Ini adalah salah satu bagaimana Daoism, Daoism untuk cari jalan bahagia. Kalau hari ini orang panggil apa?
healing. Okey. Healing. Nak menyendiri. Okey. Baik, manusia seharusnya bebas daripada peraturan ciptaan manusia. Kan bebas daripada peraturan ciptaan manusia dan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi adalah dengan kembali ke alam semesta dan juga menolak tamadun. Ini pandangan daripada Taoism. Jadi, Taoism ini melahirkan teori yin yang, okey, dan saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan yang bersumber benda di dunia bagi mencapai keseimbangan. Okey, adanya sifat positif, okey, dan juga negatif. Okey, negatif, okey, dan juga positif. Setiap benda, okey, bersifat dualism, iaitu unsur positif dan juga negatif. Ya. Intipati ajaran Daoism di mana dunia manusia adalah buruk, kejahatan adalah usaha manusia untuk mendapatkan sesuatu yang tak dapat diperolehi dengan baik. So, manusia ini ada kalanya akan membuat kejahatan sebab apa? Nak dapatkan sesuatu. Tetapi cara, metod dia tu dengan cara yang tidak baik. Itu mengikut nafsu. Jika manusia tak kejar benda-benda ini, maka dunia akan aman. Okey, dan tak banyak undang-undang yang diperlukan. Namun itu adalah di luar daripada kawalan manusia, okey. Dan dalam ajaran ini juga tidak setuju konsep kepimpinan melalui tauladan. Sangat-sangat ada sedikit pencanggahan. Sebab mereka menganggap mustahil sikap baik pemerintah boleh dicontohi oleh rakyat dalam negara yang luas. Kan ada satu perkara yang dibangkitkan, dan dalam masa yang sama mengajak manusia bertapa di gua-gua. Okey, bertapa. Bertapa ni maksudnya apa? Menyendiri, okey, duduk sorang-sorang, okey, dekat gua. Tujuannya nak hapuskan, nak hapuskan dosa. Okey. Baik, kita lihat Buddhism, Buddha. Pengasas berasal pada India iaitu Gautama Buddha dibawa ke China pada tahun 339 Masihi oleh Fa Xin, okey, dan diterima oleh masyarakat Cina kerana bersifat terbuka dan juga senang difahami. Dan berlaku asimilasi dengan falsafah Daoism dan juga Confucianisme. Okey. Dan berkaitan dengan Buddhism ni, dia adalah agama dan juga falsafah berasaskan ajaran Buddha Sakya Muni, Siddhartha Gautama yang mungkin lahir pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Jadi sesiapa yang mempelajari Buddha ini dan juga memahami alam semula jadi nyata yang sebenar seperti Buddha dengan menurut kata-kata Buddha yang terkenal, yang dikenali sebagai Dharma. Baik, tujuan seseorang menganut agama Buddha adalah untuk mengamati segala kesusahan dalam kehidupan. Kan struggle is real. Bagi mencapai matlamat ini, penganut Buddha harus membersihkan dan melatih minda sendiri dengan mengikut jalan 8 tepat atau jalan tengah, supaya memahami kenyataan yang sebenar lalu mencapai kebebasan daripada segala kesusahan, iaitu Nirodha, atau Nirvana. Dan inilah yang berlaku dalam fahaman Buddhism. Inilah jalan 8 tepat ataupun jalan tengah. Pengertian benar, fikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan yang benar, daya upaya perhatian benar, pengusahakan fikiran benar, sebagai langkah atau berjalan untuk melenyapkan penderitaan. Okey, kita lihat pula kepada kosmologi pandangan semesta di mana adanya Ten, Di, Dao atau Tao, Yin Yang, Zong, Yong dan juga Datung ataupun Datuyung. Okey, Tian merujuk kepada langit, heaven secara fizikal dan menunjukkan dewa tertinggi yang disamakan dengan langit. Okey, dan dirujuk kepada teori metafizik Cina, dirujuk sebagai prinsip moral sebagai cintakan keamanan dan keadilan dan sebagainya. Okey, zaman Chou merujuk kepada makhluk unggul di langit yang mengatur perjalanan hidup seseorang
dan di sinilah menentukan keamanan dan kesejahteraan serta memberi balasan yang baik dan juga buruk. Dan ini dikaitkan dengan raja yang adil yang ditarik semula mandat jika gagal berbuat demikian. Okey. Baik, kita beralih ke uh, kosmologi ataupun pandangan semesta D dengan T. Okey, merujuk pada bumi, dewa yang memelihara bumi. Dalam legenda Cina, ia merujuk kepada nenek moyang dan digunakan sejak zaman dinasti Shang sebagai Shangdi. Okey. Kemudian Dao dan juga Tao merujuk kepada jalan atau lorong. Okey. Jalan ataupun lorong. Jadi cara kelakuan atau tabiat sama ada baik ataupun buruk. Okay, menurut Confucius, konsep tata tertib moral mesti dipatuhi. Kalau moral mesti dipatuhi oleh individu. Ia sejenis pentadbiran yang dapat menjamin kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Taoism, secara metafizik, iaitu punca utama kehidupan Tuhan, okay, dan pencapaian ke tahap penyatuan dengan Dao, iaitu bermaksud kepada kehidupan ini, to become one with Dao. Okay? To become one with Dao dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pembinaan diri seseorang. Jadi, Tian dan juga Di ini juga berasal daripada Dao. Okay? Okay, seterusnya konsep Yin dan juga Yang. Yang mana percaya kepada perkara yang wujud dalam alam ini hasil daripada interaksi antara dua kuasa yang berlawanan, iaitu Yin dan juga Yang. Yin bermaksud perempuan, sejuk, pasif, gelap, basah, lembut dan lain-lain lagi. Manakala Yang bermaksud lelaki, panas, aktif, cerah, kering dan lain-lain lagi. Dan ini membayangkan bahawa dunia ini adalah hanyalah dunia dualism. Iaitu segala fenomena yang mana mempunyai dua berbeza seperti besar dan juga kiri, besar dan juga kecil, kiri dan juga kanan, perempuan dan lelaki dan sebagainya. Dan konsep ini dianjurkan oleh right. Siapa yang anjurkan? Taoism. Seterusnya. Zhu Yong, The Golden Mean, merujuk kepada kesederhanaan, keseimbangan dan jalan tengah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keharmonian alam semesta. Jadi tidak menyetujui kekerasan sebagai jalan penyelesaian. Dan konsep ini dianggap terbaik dan sesuai serta ideal dalam semua tindakan, keadaan dan juga masa. Kita beralih kepada konsep Datung ataupun Tatung. Dengan Grand Unity, pencapaian yang paling sempurna di mana tahap keharmonian yang diibaratkan sebagai jalan agung. Jalan agung dan dunia boleh dikongsi oleh manusia secara adil. Kata Confucius, apabila jalan agung ini diamalkan, dunia akan berkongsi oleh semua pihak yang adil dengan adil dan juga saksama. Mereka ada kebolehan dan mulia perlakuannya akan diletakkan pada jawatan yang sesuai dengan dia. Dan dengan ini, manusia akan melakukan sesuatu dengan hati yang ikhlas. Tidak harapkan balasan. Apa lagi ikhlas ni? Pujian. Setengah orang dia nakkan supaya dipuji. Dipuji barulah rasa nak buat kerja dan sebagainya, nak dihargai. Baik. Jadi manusia akan lakukan sesuatu dengan ikhlas dan duduk bersama-sama mereka dengan penuh kasih sayang, tidak membezakan, tidak membazir, tidak maksiat, tidak ada pemberontakan sehingga pintu luar dibiarkan tanpa kunci. Agak-agak kalau kita ni kunci tu, kunci dalam rumah, kunci tombol, lepas tu mangganya lagi. Sangat-sangat banyak kita punya aspek keselamatan. Okey, nilai-nilai murni yang ada, Wulun, Ren, Li dan juga Zong. Wulun, merujuk kepada 5 hubungan. 5 hubungan asas manusia adalah hubungan suami dan juga isteri, bapa dan juga anak-anak, yang mana ia melibatkan bidang-bidang yang hubungan bapa dengan anak ni.
tak terkecuali semuanya. Kan, suami dengan isteri, bapa dengan anak, iaitu ikatan kekeluargaan, hubungan adik-beradik, kan, abang, adik, kakak, hubungan antara sahabat masyarakat dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dan lagi juga kita lihat konsep RAND di mana ia menekankan berkaitan dengan aspek kemanusiaan, iaitu meraihkan ataupun meletakkan nilai kasih, cinta kepada manusia, naluri untuk membuat kebaikan dan kebajikan kepada orang lain. Jadi adanya rasa hormat kepada diri sendiri dan memandang tinggi kepada kerabat ataupun martabat level manusia. Dan turut membezakan manusia dengan haiwan, dan menurut Confucius, jangan melakukan sesuatu yang anda sendiri tidak suka orang lain melakukan kepada anda. Kan? Maksudnya apa? Kalau kita ni buat benda, satu-satu benda ni yang kita sendiri tak suka, janganlah kita buat kepada orang lain. Okey? Baik. Dan konsep RAND pula adalah konsep Zong, ketaatan, konsep Shu, kemaafan, konsep Xiao, berbakti, dan konsep D adalah berkaitan dengan hormat. Jadi menurut Confucius, apa yang ingin kita lakukan untuk diri kita, kita lakukan juga untuk orang lain. Dan apa yang ingin kita sempurnakan untuk diri kita, kita sempurnakan juga untuk orang lain. Maksudnya ada benda yang kita suka, dan itu jugalah orang lain akan dapat benda yang kita suka tu. Baik. Kemudian kita lihat kepada konsep Li, iaitu berkaitan dengan tata susila, ataupun boleh difahami dengan budi pekerti. Merujuk kepada beberapa peraturan yang membezakan antara golongan mulia dan juga hina, kaya dan juga miskin, dan ini merujuk kepada adat istiadat. Adat istiadat di mana bermaksud berakhlak, seperti rendah diri, menghormati orang lain, berfungsi sebagai pengawal terhadap tindakan dan juga tingkah laku manusia. Jadi Confucius mengemukakan 3 ciri Li, iaitu pertama, peraturan hubungan antara manusia dengan Tuhan, iaitu mementingkan aspek perasaan dan juga naluri. Ini yang pertama. Yang kedua, peraturan hubungan antara manusia dengan manusia, iaitu penghormatan kepada manusia. Dan yang ketiga, peraturan hubungan dalam politik, iaitu akhlak, seiring dengan kepimpinan. Dan Confucius menekankan kepimpinan melalui tauladan. Walk the talk. Inilah yang dimaksudkan dengan kepimpinan melalui teladan. Zhao Yong, iaitu kesederhanaan, cara untuk pertahankan Li dan juga Ren. Maksud Zhong adalah tengah dan Yong adalah biasa. Asas untuk menjadi manusia yang baik, membangunkan diri dan mengendalikan hubungan antara manusia. Dalam masa yang sama, Confucius menekankan keseimbangan, balance, bertolak ansur. Dalam masa yang sama, berkaitan dengan ikhlas. Berkaitan dengan ikhlas. Dan kata-kata Confucius membazir berlebih-lebihan, menampakkan kesombongan, dan juga satu lagi perkara itu berjimat cermat, menampakkan kepapaan berbanding dengan kesombongan. Jadi dia lebih rela pilih apa? Pilih untuk kelihatan papa, untuk tak ada apa. Nampak macam miskin sangat papa ni kan. Seterusnya kita lihat pula kepada pemikiran Confucius. Pemikiran Confucius iaitu ada 2 perkara, iaitu politik dan juga pendidikan. Baik. Pemikiran politik Confucius, yang mana adanya Ren. Adanya Ren, nilai asas yang boleh membawa kepada terbentuknya kerajaan yang berkebajikan. Ren Zeng. Ren membawa maksud sifat baik hati, baik budi, kejiduan, betul, perlindungan, kekuasaan, ihsan dengan harga diri dari pemerintah kepada rakyat. Dan seterusnya T,
membawa maksud kekuatan atau kekuasaan, dan ini adalah kekuatan manusia terletak pada kekuatan rohani, faculty of mind, dan kekerasan tak dapat selama-lamanya memaksa rakyat untuk taat. Kan manusia kalau dilayan dengan keras, apa yang berlaku? Kekuasaan melalui nilai kejiwaan ini akan dapat membentuk kesetiaan daripada hati, kan, daripada hati, akan menjadikan seseorang itu untuk setia. Dan dapat kita lihat di sini peranan dan tanggungjawab dilaksanakan mengikut nama dan jawatan yang disandang, yang mana kata-kata Confucius, raja sebagai raja, pembesar sebagai pembesar, ayah sebagai ayah, dan anak sebagai anak. Maksudnya apa? Do your work. Kan? Do your work. Baik. Dan pemerintahan bertata susila bagi Lee, bagi Lee di bawah ni, di mana pembesar berkhidmat berlandaskan kepada ketaatan dan raja melayan pembesar, berdasarkan tata susila, iaitu adab dan juga adat. Baik, bagaimana dengan pemikiran pendidikan Confucius ini? Pendidikan sangat penting dan nilainya sama dengan ekonomi dan juga politik. Tujuan pendidikan untuk melahirkan Junzi, orang yang budiman, dan juga Shi, orang yang disebut sebagai cendekiawan ataupun kita boleh sebutkan ilmuwan. Junzi ada 3 peranan, iaitu pelajari ilmu, baiki diri, dan juga mentadbir manusia. Shi adalah pembantu pada Junzi dan bakal menjadi Junzi. Terdapat 3 kategori Shi, iaitu pegang kuasa diplomatik dan politik, mempunyai kualiti akhlak Xiao, iaitu taat, dan juga Di, iaitu hormat. Kemudian mempunyai sifat amanah dan sanggup melaksanakannya. Kan? Amanah kena ada dan kena sanggup untuk melaksanakan amanah. Apakah saranan Confucius dalam pengajaran dan pembelajaran? 4 ciri yang mesti berlaku. Banyak mendengar, banyak melihat, banyak bertanya, dan juga banyak mengenali. Sebab kita ni kadang-kadang bila tak tanya, tak ada informasi tersebut. Jadi Confucius meletakkan etika kejujuran dalam pembelajaran supaya tidak berlaku penipuan. Baik. Dan pencapaian tamadun Cina ini dapat kita lihat ia adalah salah satu tamadun yang tertua di dunia, dan sumbangannya dan pencapaiannya adalah setanding dengan tamadun dunia yang lain. Jadi keunikan tamadun Cina ini adalah ketahanannya sepanjang masa. Macam mana kita nak bina daya tahan kita? Dan tamadun ini memiliki sejarah yang paling panjang dan masih kekal sehingga sekarang. Kan? Kita punya orang kata apa? Berkaitan dengan macam mana nak kekalkan sejarah ini, sudah tentu ia perlukan kepada usaha yang sangat-sangat baik sebenarnya. Dan pencapaian tamadun Cina ini, pengaruh tamadun Cina ini amat ketara dan telah dijadikan model bagi negara-negara seperti Jepun, Korea, dan juga Vietnam. Dan penyebaran berlaku secara tidak langsung ke seluruh dunia dan mewujudkan Chinatown di beberapa negara maju. Contohnya seperti US ada juga Chinatown, kita di Malaysia pun ada juga Chinatown, di UK asalnya komuniti China pun is quite big, masih lagi besar di sana. Jadi budaya Cina dikagumi khususnya dalam bidang perubatan, ilmu pengetahuan, penciptaan dan perkembangan teknologi serta falsafah. Ini adalah antara sumbangan tamadun Cina. Sumbangan tamadun Cina, kita lihat dari segi aspek seni bina, teknologi kertas dan juga percetakan, bahan letupan, kompas, pendidikan, ekonomi, perubatan, matematik, astronomi, kimia, industri sutera, dan juga dari sudut teknologi peralatan. Alright.
Okey, kita lihat pula kepada tembok besar Cina. Okey, dibina sekitar 200 sebelum Masihi, diperkukuh pada akhir abad ke-14 hingga 17 semasa dinasti Ming, dan bahagian atasnya dibuat jalan utama untuk pasukan berkuda negeri Cina. Jadinya, bahagian dalam tembok ini berisi tanah bercampur dengan batu batan yang lebih kukuh dan untuk jadikannya lebih lama. Okey. Baik. Berkaitan dengan panjang tembok ini sejauh 6,352 tembok ini, panjang dia tu. Okey, kalau kita tengok tembok ini juga dikenali sebagai perkara yang kita boleh katakan yang antara 7 perkara-perkara yang ajaib yang ada dekat dunia ini. Okey. Baik. Okey, kita lihat kepada tembok besar Cina ini, di mana daripada Shanghai Pass hingga ke Teluk Bohai di sebelah timur yang terletak berhampiran dengan sempadan Cina dengan Manchuria, sehinggalah Lop Nur di sebelah tenggara wilayah Xinjiang, dan tujuan dia melindungi Cina daripada serangan daripada siapa? Mongol, Turki dan juga nomad daripada utara. Okey. Baik, kemudian kita beralih kepada teknologi kertas. Okey, teknologi kertas, di mana teknologi kertas ini dicipta lebih awal daripada mesin cetak dan dicipta oleh Cai Lun tahun 105 Masihi hingga zaman dinasti Han, 202 hingga 221 Masihi. Jadi kertas pertama diperbuat daripada sutera, kemudian dibuat daripada buluh, kulit kayu dan juga gentian pokok. Okey. Ni kita tengok percetakan ini bermula dengan mesin cetak. Okey, berlaku pada zaman dinasti Qing, 618 hingga 907 abad ke-7 Masihi, dan ciptaan kertas dan juga mesin cetak sebenarnya membawa kepada perubahan kepada tamadun barat kerana bermulanya zaman reformasi di Eropah. Okey. Baik. Kemudian juga dibina bahan letupan yang mana orang Cina merupakan pencipta serbuk peletup. Serbuk peletup. Hanya walaupun serbuk tapi boleh orang kata apa, mewujudkan letupan. Baik. Dan ini dimulai dengan unsur-unsur oleh pengikut Tao yang mencampurkan arang batu dengan kalsium nitrat. Okey. Dan juga kalsium nitrat dan juga sulfur. Dan perkara ini disentuh dalam buku Taoism yang melarang mencampurkan bahan-bahan ini, terutama menambah sebatian arsenium kerana dikhawatiri akan membawa kepada kebakaran. Itu yang kalau kita perasan, adanya bunga api, adanya mercun, dan ianya sinonim dengan China. Dan hubungan China dengan kuasa asing membawa kepada pengaruh penciptaan bahan peletup dalam pembuatan senjata. Okey, lagi kita dapat tengok berkaitan dengan this one. Yes, kompas. Okey, kompas ini dicipta daripada kayu dan sebatang sudu magnet. Okey, sudu magnet. Dan kita dapat lihat juga penciptaan kompas awal ini berdasarkan ikan gabus yang menunjukkan arah utara selatan yang diletakkan batu lot. Okey. Dan tujuan utama penciptaan adalah untuk keagamaan sahaja. Namun apabila berlaku kompas ataupun kompas pelaut ini adalah untuk ahli keluarga, ahli pelayaran untuk mendapatkan arah sebenar bumi. Dan alat yang paling untuk kita katakan sangat berguna pada hari ini, mula dicipta oleh China pada tahun ataupun pada abad yang ke-11 Masihi dan hanya digunakan oleh pelayaran Eropah. Okey. Kita dapat lihat kompas yang ada anak panah dibuat daripada jarum besi yang bermagnet dengan berdasarkan medan magnet bumi. Kalau macam you all ni, ada apa ni? 4 arah utama. Arah apa?
kena detailkan. Okey, sama juga dengan Hazwan tadi. 4 jenis kompas: kompas pelaut, kompas gegasing, kompas falak untuk menentukan usaha, ya, dan juga untuk menentukan utara itu benar. Okey, baik, kita lihat kepada sistem pendidikan, di mana sistem pendidikan ini terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu menulis tulisan ideogram. Selepas tulis, mereka perlu menghafal, okey, perlu menghafal tulisan ideogram, kemudian mengenal dan juga menghafal 9 buku suci. Okey. Satu benda yang agak mencabar juga okey, ataupun bukan kerja seorang-seorang lah kan. Nak kena hafal buku kitab suci. Okey, seterusnya okey. Seterusnya kita juga dapat lihat tahap pendidikan, iaitu yang pertama Shiu Tai, iaitu setaraf dengan ijazah pertama yang dijalankan di daerah. Okey, kemudian tamadun kedua iaitu Shunjen, iaitu setaraf dengan sarjana yang dikeluarkan oleh ibu kota daerah. Dan tahap ketiga Shinjue, okey, Shinshue, merupakan doktor falsafah yang dijalankan di istana. Okey, baik. Dan dari sudut matlamat pendidikan festival ataupun Cina punya matlamat dari sudut tamadunnya, okey, matlamat pendidikan ini adalah untuk lulus peperiksaan awam. Okey, pendidikan untuk kepentingan pentadbiran, bukan untuk diri. Tapi nampak tak, dasar China ni adalah apa? Apa yang kita ada, okey, pergi kepada apa? Kerajaan. Okey, kerajaan. Dan kalau nak ubah apa semua ni, you kena apa? You kena bersidang lah. Kan, bersidang. Okey, baik. Dan kelulusan jawatan ini perlulah lulus tahap 1 dan juga layak untuk jadi pegawai kerajaan. Okey, manakala lulus tahap 2, layak untuk menjadi pendidik. Okey, manakala sistem pendidikan ini kita dapat lihat peperiksaan awam ini, dia memiliki sistem peperiksaan tertua dan juga pengendalian peperiksaan. Okey, dan dari sudut pengendalian dia, yang pertama dia sangat ketat. Okey, yang kedua menghukum mati. Yang ketiga, pemeriksa dikurung sebelum hari peperiksaan. Okey, ni kadang-kadang macam tak berpenat logik juga kan. Okey, tapi inilah dia punya prosedur dia. Okey, calon ditempatkan di bilik dan diberi makan, calon dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan. Okey, ni cara yang ada dalam yang disebut sebagai sistem pendidikan dalam tamadun Cina ini. Okey, kemudian kita lihat kepada pertanian, yang mana pertanian ini mesti jalan udara, jalan darat dan juga jalan laut. Antaranya penciptaan tenggala, penciptaan kola kuda, tanaman bergilir, tanaman teres, pembinaan terusan, sistem hubungan, kemunculan peratusan, perdagangan, penciptaan alat pengangkutan air dan juga dalam masa yang sama mencipta kincir air. Jadi pertanian ini biasanya digunakan kerbau untuk aktiviti penanaman padi, kuda sebagai binatang tunggangan dan juga ikan mas dan juga ikan peking sebagai binatang belaan. Dan juga mereka ini memelihara serangga yang berguna untuk menghasilkan lilin dan mengadakan kawalan serangga perosak dengan menggantungkan sarang semut pada pokok-pokok buah-buahan. Jadi mereka ini menjalankan kerja-kerja pengisaran dan juga pembersihan bijirin di dalam sektor pertanian. Dan kola kuda merupakan sumbangan tamadun Cina yang direka untuk memulihkan kuda, menarik tenggala, kereta kayu dan kereta sorong berkuda. Dan dalam masa yang sama penyisir tanah. Baik. Malah dalam masa yang sama penggunaan mata wang, dan orang pertama yang perkenalkan mata wang kertas di dunia. Dan slip-slip kertas dicetak yang bersamaan dengan nilai yang tertentu. Baik, kemudian kita beralih kepada
kupasan seterusnya berkaitan dengan perubatan, di mana berkembang hasil daripada kaedah empirical, iaitu pemerhatian terhadap badan manusia dan beberapa jenis penyakit. Di hasil karya iaitu penemuan yang dapat yang telah diketengahkan adalah teori penyakit. Teori penyakit dan juga berkaitan dengan ubat-ubatan. Dari sudut rekod perubatan, bermula sejak kurun kedua Masihi, dokumen paling awal yang mengandungi maklumat tentang perubatan Cina ialah berkaitan dengan Huang Ti. Berkaitan dengan Huang Ti dan juga Ni Qing yang ditulis pada abad ke-35 Masihi. Jadi inilah karya perubatan in the canon, Yellow Emperors, Treatise of Disease. Semua ini adalah berkaitan dengan karya perubatan yang semuanya menjadi perkara yang sangat penting dalam pengamalan karya perubatan, terutamanya dari bidang perubatan. Baik. Ini pula caranya. Kalau penemuan melihat kepada konsep perubatan dan juga ubat-ubatan, berlandaskan kepada yin dan juga yang, peredaran darah dan juga angin. Berdasarkan yin dan juga yang, keseimbangan dua kuasa iaitu angin dan juga darah ini, dan menandakan seseorang itu sihat. Tapi bagi yin, akan ada kuasa pasif dan yang adalah kuasa aktif. Baik, jadi dari segi aspek perubatan, bapa perubatan Cina adalah Sheng Nung, daripada tahun 3000 sebelum Masihi, yang mana beliau menemui jenis ubat-ubatan seperti opium dan juga kroton. Antaranya penemuan baharu seperti ephedrine, itu sejenis alkaloid yang diambil daripada tumbuh-tumbuhan mahuang, HIV, herba China. Baik, dan 3 cara rawatan dan juga kawalan penyakit, di mana yang melibatkan materia medica, moksud busui dan juga akupunktur. Dan dari sudut perubatan juga ada 3 berkaitan dengan material medica, rawatan yang beri bahan galian ataupun herba, alkaloid dalam epidia, sejenis sayuran untuk asma ataupun lelah, iodin dalam rumput laut untuk beruk. Kemudian kita lihat moksubusi, itu guna sumbu atau moksa daripada herba tertentu dilekatkan pada penyakit dan dibakar bagi menyembuhkan penyakit. Dibakar pula kan. Kita ni kalau kena bakar tu sudah seram kan, lain macam kan. Okey, kemudian akupuntur ataupun akupuncture merupakan rawatan menggunakan jarum cucuk pada urat sebelum pembedahan, dan kaedah ini telah melahirkan penciptaan alat bius. Dan kita lihat juga berkaitan dengan matematik, iaitu karya tertua daripada Chow P. Suan King mengenai kalender, cara tentukan masa mengenai ayunan. Manakala Chiu Chan Suan Xiu merupakan 9 bab mengenai ilmu kira-kira, ukuran dan juga teori matematik. Antara tokoh yang terlibat adalah Liu Hiu, Li Zi dan juga Li Shanlan. Baik, ini pula berkaitan dengan matematik, adanya sistem perpuluhan, algebra, perkembangan pesat dalam matematik dan juga telah melahirkan tokoh-tokoh dan juga hasil karya mereka yang tersendiri. Sempua turut digunakan sebagai alat pengiraan dan ini diiktiraf sebagai alat pengiraan yang tertua di dunia dan masih digunakan sehingga sekarang, dan kelebihannya ialah alat ini mudah dibawa, senang dibawa ke mana-mana, dalam masa yang sama juga dapat memberikan jawapan yang tepat dan juga cepat. Walaupun kita sekarang ini ada kalkulator ataupun mesin kira, tapi masih lagi popular di kalangan masyarakat India dan masyarakat Cina. Malah kita tengok pula berkaitan dengan astronomi, pada zaman dinasti Zhou, penghasilan dia, melalui katalog bintang, manuskrip tertua di dunia dengan mengenai bintang telah ditemui di Gua Duan Huang di wilayah Gansu. Dan kajian telah melihat kepada gerhana dan juga komet, dan penciptaan instrumen ini, genomon dan juga sleep
Saidra. Okey. Okay, dari sudut astronomi ini, pemerhatian berlaku sejak 1300 sebelum Masihi dan contoh kajian ini seperti Keking ataupun Gesta yang dikenali sebagai Crab Nebula direkodkan pada 11 Masihi. Jadinya, rekod komet Halley ini menjadi asas kepada pengiraan orbit komet Halley sehingga kini, dan dia ada rekod dan juga katalog bintang. Okey, instrumen astronomi ini gunakan gnomon, iaitu instrumen terdiri pada tiang menegak. Okey, tiang menegak. Okey, dibuat untuk apa? Menentukan latitud matahari dengan mengukur kedudukan panjang bayang-bayang pada waktu tengah hari. Okey, dan slip Saidra, okey, alat untuk mengukur berdasarkan aliran air yang ditentukan alirannya melalui suatu permukaan kecil yang dilakukan ke atas, okey, ke atasnya. Okey, dan dalam masa yang sama juga ada juga bahan kimia, okey, usaha untuk mengawet mayat. Kan contoh macam awet mayat, okey, awetan mayat Puteri Dai pada tahun 1680, 1168 sebelum Masihi, tapi apa yang berlaku kepada mayat tersebut masih lagi segar dan juga tidak leput. Okey, dan penukaran logam biasa kepada emas dan juga perak, iaitu dengan menukarkan dengan yin dan juga yang logam berkenaan, dan terciptalah alat dacing untuk mengukur atau dacing. Dacing ni, okay, dia ada dua, okay, tempat untuk apa? Okey, tempat untuk timbang. Bila timbang, dia akan tengoklah kan sama tak. Dia letak sini pemberat, berat katakan 1 kilo, di sini dia letakkan sayur 1 kilo. Kalau di sini berat, maksudnya lebih. Okay, kalau di sini ngam-ngam elok apa semua, maksudnya okay, cun lah, kan, cun ataupun just nice. Okay, alright. Okay, ini pula adalah sutera. Okay, Maharani Lazy telah memiliki corak baru untuk mengekstrak filamen daripada kokon, lalu mengubahnya dalam bentuk benang dan seterusnya menghasilkan benang sutera. Okay, kita juga ada peralatan berkaitan dengan teknologi peralatan. Okay, alat untuk ukur gempa bumi pertama dekat dunia dan juga dinamakan seismograf. Okay. Baik, dan Bank Islam di China ini, contohnya seperti West City Mosque di Shanghai, ketagihan dan perkembangan, okay, ajaran yang telah diambil, okay, sejarah kedatangan dan perkembangan Islam di China, dan juga faktor makin Islamisasi. Jadi, sejarah kedatangan China ke Islam ke China ini, antara China ini antara negara paling awal menerima kedatangan Islam, kan? Negara paling awal untuk terima kedatangan Islam. Jadinya dekat sini, apa yang kita boleh nampak adalah ianya berkaitan dengan okey, bukan dikira berkaitan dengan siapa yang sampai dulu, tapi hakikatnya adalah siapa yang nak bantu untuk habiskan. Okey, baik. Dan Islam sampai ke negara itu melalui perjuangan dan usaha gigih para dari sahabat Rasulullah, dan sumbangan Islam kepada peradaban Cina sangat besar dan tak boleh dipadamkan. Okey, setiap negara ini pasti akan ada apa? Pasti akan ada persinggahan dia. Okey, dan catatan dinasti Sui dan juga dinasti Tang telah ada hubungan sejak sebelum Islam lagi. Okey, katakan habis kelas pukul 7 sampai 8, lepas tu jadi jadinya perdagangan apa semua kat situ kan. Okey, baik. Dan alright. Okey, dan dalam masa yang sama juga, China negara awal kes 1, dan lain pula adalah melalui perjuangan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Okey, sumbangan Islam telah membawa kepada peradaban Cina yang sangat besar dan tak boleh dipadamkan dalam sejarah. Dan catatan dinasti Sui dan juga dinasti Tang telah ada hubungan dagang sejak sebelum Islam lagi, iaitu sejak 5 Masihi, dan rombongan Sa'ad bin Lubaid telah berdakwah di China pada 630 dan juga 631 Masihi. Okay, Sa'ad bin Abi Waqqas sampai, iaitu masa pemerintahan Maharaja Yue dan juga dinasti Tang.
Okay, Abu Hamzah Ibn Hamzah juga anak pada Hamzah bin Abi Talib juga sampai pada zaman Taisung, dan meletak di kawasan San, Ganfu dan dinasti Tang, yang menunjukkan Islam dibawa pada 691 dan juga 692 Masihi, kurun ke-7 Masihi, apabila Khalifah Osman bin Affan mengirimkan utusan ke China dengan menetap di Chang'an, kini dikenali sebagai Xi'an, iaitu kota dinasti Tang. Baik. Ini pula adalah permulaan pertapakan. Ini pula adalah pertengahan kemajuan dan juga kegemilangan, dan ini pula adalah zaman ke-8. Apabila jatuh kepada dinasti Qing, dengan cara reformis dan juga revolusi. Baik, ini pula adalah dinasti Song. Kan Northern Song Dynasty. Dinasti yang berjaya menyatukan kerajaan kecil di China. Dan aktiviti perdagangan antara Arab dan juga China semakin meluas. Jadi pedagang asing diberikan perlindungan oleh pemerintah, dibenarkan berkampung, dibenarkan untuk berdagang, dan ramai orang pedagang ini datang sini dan meluaskan proses penyebaran Islam. Dan ini pula dinasti Yuan, didirikan oleh orang Mongol, diketuai oleh Genghis Khan. Zaman Kublai Khan, kawasan selatan China pula tewas pada 1279, dan dinasti Yuan memerintah seluruh China sehingga 1368. Apa yang berlaku? Ramai ilmuwan daripada barat datang berkhidmat dengan kerajaan seperti pentadbir, lagi berkaitan dengan pakar kewangan, arkitek, ahli sains, matematik dan kedudukan yang tinggi. Dan ini sebenarnya mempengaruhi penduduk tempatan untuk masuk dalam agama Islam, untuk memeluk agama Islam, convert agamanya kepada agama Islam. Kemudian kita lihat dinasti Ming, dinasti Islam yang terbesar dan terkenal. Jadi pentadbiran orang Islam merupakan kejayaan besar masyarakat Islam di China, dan banyak masjid dibina, ramai orang Islam yang telah dilantik oleh kerajaan, dan ilmu sains Islam bergiat cergas di situ. Baik. Dan kemudian dinasti Qing ataupun Qing ini ditadbir oleh orang Manchu, dan kedudukan orang Islam tergugat, dan akhirnya berlakunya diskriminasi terhadap orang Islam, terutama yang bukan Cina. Dan berlaku reformasi yang dilakukan oleh orang Islam menyebabkan berjuta rakyat Islam terbunuh. Dan akhir sekali wujudnya kerajaan republik, dan ini menunjukkan kejatuhan tamadun Cina. Sun Yat-sen menubuhkan sebuah kerajaan republik, dan kerajaan ini membahagikan rakyat kepada 5 jenis. Han, Manchu, Mongol, Hui dan juga Zhang. Dan ini telah membaiki hubungan dan peluang penyebaran Islam. Banyak sekolah dan organisasi Islam ditubuhkan seperti The Chinese Muslim Promotion Club dan juga Chinese Muslim Federation. Kita lihat pula revolusi kebudayaan. Ketika ini China jatuh ke tangan komunis. Pemimpinnya adalah Mao Zedong, dan penduduk diseksa dan juga ditindas. Ideologi Karl Marx ini, iaitu berkaitan dengan komunis ini, dan juga Mao wajib dipelajari, melarang semua bentuk agama dan juga fahaman. Sangat ekstrim. Dan masjid-masjid dikerah, ditutup dan dijadikan sebagai ladang babi, dan imam dan juga guru dipaksa menjadi penyelia kandang babi, dan akhirnya revolusi kebudayaan tamat. Walaupun kita tengok dalam dalam 27 tahun, tapi kesannya sangat-sangat ketara. Dan akhirnya Islam kembali bangkit. Dan sejarah kedatangan Islam ke China berlaku sejak zaman Rasulullah. Catatan sejarah dinasti Sui dan dinasti Tang, kapal dagangan China sampai di Teluk Parsi, dan ada penempatan orang Arab di pelabuhan utama China. Jadi Sa'ad bin Lubaid mintai rombongan ke Habsyah dan berdakwah ke China. Dan beliau bersama sahabatnya yang dikenali sebagai Yusuf berdakwah di Chuan Chao, Changzhou dan juga Kanton, serta bertanggungjawab mendirikan Masjid Quang, Tahsi dan juga
Shi Lin Si. Jadi ini kita lihat kepada catatan tentang kedatangan Islam ke China. Okay, menurut rekod sejarah dinasti Tang, Islam dibawa ke China oleh pendakwah yang diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu Panglima Perang Laut Islam sewaktu pemerintahan Maharaja Yung Wei dalam dinasti Tang pada abad ke-7 Masihi. Jadi terdapat pendapat yang menyatakan Islam dibawa ke China pada zaman Taisung, dan orang Islam pertama tiba di China adalah Abu Hamzah, Ibni Hamzah, anak kepada Hamzah bin Abi Talib, iaitu sepupu Rasulullah. Dan beliau bersama dengan 3,000 orang muhajirin telah berpindah ke China dan menetap di kawasan San Ganfu. Dan menurut catatan rasmi dinasti Tang, Islam dibawa kira-kira pada 651-652 Masihi. Yang mana dikirimkan utusan itu oleh Khalifah Osman bin Affan dan sampai ke Chang'an, ini Xi'an, dan juga ibu kota dinasti Tang. Baik, apa pula faktor pemangkin Islamisasi di China? Iaitu perdagangan, hubungan diplomatik, pendakwah tempatan, pendakwah luar, dan juga perkahwinan. Jadi tokoh-tokoh Islam di China seperti yang tertera ini, Laksamana Zhenghi, iaitu Ma Sanpao nama asalnya, dan keturunan Cina Arab dari Yunan, dan menjadi Laksamana selama 30 tahun. Antara misi-misinya adalah pelayaran singgah di 30 negara Asia, termasuk kepada dekat mana tadi? Jadi Laksamana 30 tahun, misi pelayaran dia 30 negara Asia, termasuklah Melaka, dan juga Afrika, misi haji, dan sumbangan dia kepada kebudayaan Islam, letak batu asas pertukaran budaya di Melayu, bumi Melayu, memperluaskan budaya berdagang dan berlayar, mencatat arah layar, mata angin, jarak perjalanan dan tempat-tempat perhentian. Kita juga ada Liu Zi, dilahirkan di Nanjing, dikagumi oleh masyarakat Islam dan juga bukan Islam kerana pengetahuan yang sangat luas berkaitan dengan Islam. Karya agung Tiang Fang Jian Li berkaitan dengan etika Islam, dan kejayaan berjaya memahami manusia dari perspektif Islam. Dan kita lihat Yusuf Mazu dilahirkan di Yunan, bergaul dengan ulama Islam, mengajar di Akademi Maharaja, membuat pendidikan mengenai Islam, dan juga karya agungnya adalah Arah Islam berkaitan dengan sejarah, falsafah dan juga Islamic law. Yusuf Madid Singh dikenali sebagai Mafucu di Yunan, tinggal di Arab 8 tahun, terlibat dalam pemberontakan orang Islam, dibunuh oleh rejim Qing, terkenal dalam kerana pengetahuan Islam dan juga kefasihan dalam agama bahasa Arab dan juga Parsi. Karya agungnya adalah kitab ajaran suci, terjemahan Al-Quran, Nahu dan juga Saraf. Nahu ni adalah Arabic grammatical. Sama juga dengan Saraf, dia sedikit yang sama juga dengan kita sebut masih lagi Arabic grammatical jugalah. Dan sumbangan kepada kebudayaan Islam, menterjemahkan Al-Quran dan juga menulis buku-buku Islam berkaitan dengan bahasa Arab dan juga Parsi. Dan sumbangan Islam di China ada 5, iaitu astronomi, penggunaan makmal kaji bintang pada dinasti Yuan. Sekarang ni kalau kita tengok boleh jadi tempat falak lah kan, pusat falak lah. Tokoh utama dalam bidang astronomi Jamaluddin, itu Jamaluddin. Beliau mencipta berbagai alat kaji bintang dan juga kalender takwim Wan Ninli. Dijadikan takwim rasmi kerajaan 1265 hingga 1281 Masihi. Pada zaman dinasti Tang dan Sung, masyarakat Islam memperkenalkan kaedah pengiraan Arab, Zi Lishu, kaedah 60 darjah, Ciu Jili zaman Tang, dan juga algebra dan juga trigonometri. Jadi dari aspek pelayaran, orang Islam akan membantu pelayaran penggunaan kapal dan juga menggerakkan usaha pelayaran
Contohnya, Cheng Ho mulakan pelayaran ke luar China dan turut majukan bidang pelayaran terutama dari soal peralatan untuk belayar seperti kepakaran astronomi, kompas dan kaedah ukuran air. Okey, dari sudut perubatan, kaedah dan juga bahan perubatan Arab dibawa masuk dan digabungkan dengan ilmu perubatan di China, dan beberapa karya dihasilkan sebagai panduan dan bahan perubatan dibawa masuk ke China pada zaman dinasti Tang dan juga dinasti Tung. Okey, malah dari aspek pembinaan juga tak dikesampingkan, di mana menggabungkan elemen tempatan dan juga seni bina Islam bertujuan untuk penyesuaian keadaan di situ. Contohnya Masjid Nikyu yang berusia 700 tahun dan Masjid Wajilin di Xi'an. Okey. Dan kesimpulan yang dapat kita sebut di sini, masyarakat Cina telah menginterpretasi banyak nilai-nilai yang dianggap murni yang telah dikemukakan oleh Confucius untuk membina diri, keluarga, masyarakat, negara, dan nilai-nilai murni ini ada persamaan dengan ajaran Islam. Saya harapkan anda mendapat sesuatu yang manfaat daripada apa yang telah dipelajari dalam rakaman ataupun video untuk topik yang kelima, iaitu Tamadun Cina. Terima kasih semua atas kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan dan jumpa lagi di bab yang seterusnya.